Sebut je nama Apple, semua mesti dah terfikir pasal harga dia kan. Terus rasa seriau kan dengan harga dia. Mana taknya, untuk satu iPhone, harga dia mesti bermula sekurang-kurangnya dalam RM3,000. Dan tak semua orang mampu untuk beli iPhone yang harga RM3,000. Si ada orang cakap, once an Apple user, always an Apple user. Tapi korang nak tahu tak sebenarnya apa sebab Apple letakkan harga-harga diorang ni semua mahal? Dan apa justifikasi di sebalik harga-harga jualan mahal ni? Dan perlu sangat ke syarikat ni nak kena letak harga yang tinggi? Okey, jom nak share dengan korang. Okey, sebab yang pertama tentulah software. Bila kita cakap pasal software, kita tahulah untuk produk Apple, diorang menggunakan satu perisian yang telah direka sendiri dan memang mustahil untuk kita tengok produk Apple gunakan software dari pihak yang ketiga. Dan tentunya lah ini adalah salah satu faktor yang paling ketara kalau kita nak bandingkan satu peranti iPhone dan juga peranti-peranti Android yang lain. Kalau kita compare laptop MacBook dan juga laptop yang lain, yang laptop yang gunakan Windows, kita boleh nampak perbezaan software yang sangat ketara di antara dua jenis laptop ni. So dari sini, kalau korang nak tahu, Apple memang perlu membangunkan versi OS diorang yang sendiri daripada awal from scratch dan berbeza untuk peranti-peranti yang menggunakan Android ataupun Windows. Sebab kalau macam Android, diorang cuma perlu beli lesen dari Google untuk gunakan perkhidmatan dari Google dan juga Google Play Store. Sama juga dengan peranti-peranti yang menggunakan Windows, diorang pun kena juga beli lesen daripada Microsoft untuk menggunakan software-software ni. So, perbezaan yang dekat sini, Apple pula dia tak perlu beli lesen, tapi Apple perlu untuk lakukan segalanya daripada awal. Cipta software sendiri, jaga dan menguruskan softwarenya sendiri. Dan bila kena buat daripada awal, mestilah makan kos yang tinggi. So that's why Apple charge mahal kepada produk-produk yang dijual. Yang seterusnya, penggunaan komponen mahal dan juga kemasan yang berkualiti tinggi. Okay, nak share satu cerita dengan korang. Pernah dulu ada satu kisah ni yang mana Steve Jobs telah melempar satu iPod ke dalam aquarium. Masa tu sebenarnya engineer Apple dia dah serahkan satu prototype iPod yang lama kepada Steve Jobs untuk dapatkan macam approval lah daripada Steve Jobs. Tapi bila Steve Jobs tengok saiz prototype iPod ni, dia kata saiz terlalu besar dan engineer tak setuju. Dia kata saiz ni tak boleh nak kecilkan lagi. Jadi apa yang Steve Jobs buat, dia terus lemparkan prototype iPod ni ke dalam aquarium dan daripada aquarium tu boleh nampak ada bubble yang keluar daripada iPod ni. Dari situ Steve kata bubble-bubble ni berpunca daripada ruangan yang masih ada dalam prototype iPod tu. So bermakna saiz iPod tu masih boleh dikecilkan. Okey, kenapa nak share dengan korang cerita Steve Jobs ni? Sebab dari awal Apple sangat mementingkan kualiti sesuatu produk yang dihasilkan. Dan untuk mencapai satu kualiti ni, diorang perlu melalui pelbagai penyelidikan dan juga inovasi serta kreativiti. So, proses-proses ni semua pula mestilah perlukan kos yang tinggi jugalah. Jadi, untuk jalankan setiap proses dan mendapatkan komponen yang berkualiti, Apple mestilah perlukan kos yang tinggi. Bukan tu saja, kalau korang tengok komponen-komponen Apple ni sebenarnya memang tahan lama. Korang boleh juga try tanya mana-mana pengguna MacBook, mesti ada yang cakap diorang dah guna MacBook tu lebih dari 10 tahun. Sebab memang tahan lama produk dari Apple ni sebenarnya. Okey, yang seterusnya, nak dah cakap pasal dia punya komponen apa semua. Of course lah yang ketiga ni melalui penyelidikan dan pembangunan sesuatu produk Apple. Yelah, sebabkan Apple ni pun dah membangunkan software sendiri dan juga komponen-komponen yang berkualiti lah kan. Sebab tu juga Apple ni tak boleh senang-senang tiru ataupun duplicate peranti-peranti lain. Dari apa yang nak baca, bila Apple dah mengkaji apa yang pengguna suka, mereka akan terus buat hardware yang dahulu baru proceed ke buat software. Dan lepas pada tu, Apple akan pastikan sesuatu produk tu dioptimumkan sepenuhnya dengan ekosistem Apple. Nak bagi contoh, korang boleh tengok pada browser Safari Apple sendiri. Apple sebenarnya dulu pernah try untuk buat Safari versi Windows yang mana boleh guna dekat laptop Windows lah. Tapi Apple terpaksa batalkan usaha diorang ni pada tahun 2012. Walaupun Apple tak jelaskan apa punca sebenar, tapi boleh nampaklah kat sini. Cuba bayangkan kalau ekosistem Apple ni sama dengan ekosistem Windows. Mesti tak ada masalah untuk diorang buat satu Safari versi Windows. Jadi memang nampaklah Apple ni sangat berhati-hati dengan produk yang dihasilkan supaya produk dia ni sesuai dengan ekosistem dia je. Dan kat situ juga kita boleh
boleh nampak produk Apple ni bukannya satu yang senang dan murah untuk dihasilkan. Okey, sebab keempat kenapa produk Apple ni mahal, tentulah ekosistem Apple. Macam yang korang tahu, ekosistem Apple ni memang sangat luas dan besar. Dan setiap produk yang dikeluarkan memang serasi antara satu sama lain. Okey, sebagai contoh, pengguna iPhone akan dapat baca artikel yang sama dekat internet dan boleh beralih ke pelayar tablet iaitu iPad sebab dari ekosistem yang sama. Contoh yang lagi satu, kalau korang connect Apple Watch dan juga iPhone korang boleh terima segala panggilan dan notifikasi melalui Apple Watch tu. Bukan setakat connectivity, tapi segala perisian dan juga aplikasi di setiap peranti Apple pun telah dioptimumkan supaya sesuai dengan ekosistem Apple. Senang cerita, setiap peranti Apple memang boleh sambung antara satu sama lain. Dan sebabkan tu juga, tak dapat nafikan lagi lah, benda ni buatkan Apple yakin bahawa orang akan tetap beli produk daripada diorang walaupun harga dikekalkan tinggi. Sebab yang kelima kenapa produk Apple ni mahal adalah sebab Apple Store yang sangat futuristik dan ikonik. Kalau korang tengok pada gambar-gambar Apple Store yang ada di seluruh dunia, memang kedai-kedai Apple ni sangat cantik lah dan lain tau rekaan dia. Setakat ni Malaysia belum ada lagi Apple Store sendiri, dan yang paling dekat korang boleh tengok pada Apple Store di Singapura yang dibina atas air, seakan-akan macam kedai Apple Store tu terapung. Nak rasa masih belum pernah nampak lagi lah kedai-kedai peranti dan juga jenama lain yang dibina atas air. So kat sini boleh nampak keindahan ataupun reka bentuk Apple Store ni memerlukan kos yang tinggi untuk bina. Tapi siapa yang bayar kos-kos pembinaan Apple Store ni? Korang lah yang beli produk Apple yang sanggup bayar beribu-riban dekat produk Apple tu kan? Okey, akhir kata faktor yang paling jelas kenapa produk dia mahal, kenapa produk Apple ni mahal mestilah faktor keuntungan. Ialah bisnes, mestilah nak keuntungan yang tinggi. Jadi apa yang nak boleh kata, Apple ni merupakan satu pengeluar yang unik lah dan ada inovasi dan idea yang tersendiri. Sebabkan tu juga Apple akan sentiasa mendapat pengguna yang ramai dan pengikut yang setia. So korang rasa sebenarnya berbaloi ke tak Apple letak harga-harga yang mahal ni?